Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Okey, jadi untuk video kali ini kita akan fokuskan kepada bab tingkatan 4, iaitu bab yang kedua, kebangkitan nasionalisme. Fokus video ini adalah nak mempelajari tentang subtopik 2.2, iaitu perkembangan idea nasionalisme di Barat. Okey, dalam video yang sebelum ini kita dah belajar tentang apakah maksud nasionalisme dan apakah pandangan-pandangan tokoh di dunia tentang maksud nasionalisme. Dan untuk video kali ini kita nak tengok negara manakah yang paling awal munculnya konsep nasionalisme ini. Alright. Dan macam mana boleh muncul konsep nasionalisme ini di negara tersebut? So kita tengok kat sini peta dunia ada 3 peristiwa penting yang mencetuskan konsep nasionalisme. Yang pertama, kita ada revolusi keagungan. Yang kedua, kita ada revolusi Amerika. Dan yang ketiga, kita ada revolusi Perancis. Dan 3 revolusi ini yang mencetuskan konsep nasionalisme dan ianya berlaku di 3 lokasi yang berbeza dengan 3 timeline yang berbeza. Okey? So, kita akan tengok yang pertama dahulu berkaitan dengan revolusi keagungan. So, dekat mana revolusi keagungan ini? Revolusi keagungan ini berlaku di negara England. Macam mana boleh adanya semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat England? Jadi, revolusi keagungan ini berlaku pada tahun 1668. Bermula di England. Okey, ianya bermula apabila di England ini pada awalnya ianya diperintah oleh seorang raja berkuasa mutlak yang bernama Raja James kedua. So raja mutlak ni macam mana, sir? Lepas ini saya akan terangkan apa maksud raja mutlak. Okey, jadi raja mutlak ini atau Raja James ini dia memerintah secara sepenuhnya di England. Dan bila dia ada kuasa sepenuhnya, dia boleh buat apa saja yang dia nak dekat negara dia. Termasuklah dia boleh buat apa saja dan juga terhadap negara dan juga rakyat-rakyatnya. Dan antara perkara yang telah dilakukan oleh Raja James ini adalah beliau telah membelakangkan parlimen dalam membuat undang-undang. So parlimen ni apa? Parlimen adalah badan membuat undang-undang di sesebuah negara. Jadi bila badan membuat undang-undang, sepatutnya parlimen inilah yang buat undang-undang dekat sesebuah negara. Tapi Raja James pula yang interfere, Raja James pula yang buat undang-undang dia sendiri. Maksudnya dia telah membelakangkan parlimen, dia telah membelakangkan rakyat. Maksudnya kat sini dia telah menindas hak rakyat. Sebab kita dah belajar sebelum ini bahawa maksud nasionalisme adalah semangat cintakan negara, dan semangat ini akan muncul dalam kalangan masyarakat yang mengalami penindasan. Jadi bila rakyat dah tak suka dengan tindakan Raja James ni, rakyat mula memberontak dan cuba untuk menggulingkan dan menjatuhkan Raja James. Sebab mereka tak suka dengan kekejaman dan tindakan sesuka hati Raja James ni. Dan Raja England ini ataupun rakyat England ini telah dibantu oleh seorang lagi kerabat raja, iaitu Raja William of Orange. So siapa William of Orange ini? William of Orange adalah menantu kepada Raja James. Jadi William of Orange dan juga isterinya, iaitu anak kepada Raja James, iaitu Mary. Dua ini, William of Orange dan Mary, telah membantu rakyat England untuk menggulingkan ayah mereka. Jadi pemberontakan ni telah dirancang sehingga nak menangkap Raja James ni. Tapi Raja James ni berjaya mengetahui planning untuk menjatuhkan diri beliau. Jadi beliau telah melarikan diri ke Perancis. Alright. Dan bila Raja James ni telah melarikan diri ke Perancis, itu yang menyebabkan England ni tak ada pemerintah. Dan bila England ni tak ada pemerintah, di situlah Raja William telah diangkat menjadi pemerintah England, ataupun dia telah menjadi raja yang baru di England menggunakan konsep raja perlembagaan. So apa pula raja perlembagaan tu, sir? Tadi kita dah belajar raja mutlak kan? Apa ni pula raja perlembagaan? Jangan risau, sekejap lagi kita akan terangkan apa beza raja mutlak dengan raja perlembagaan. Jadi tujuan revolusi ini dijalankan adalah untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan juga hak asasi rakyat.
Faham tak dekat sini? Alright, jadi bila Raja William ni dah diangkat, di situlah nanti kamu akan tengok Parlimen ni telah mewujudkan satu undang-undang yang dinamakan sebagai Bill of Rights. Bill of Rights ini adalah satu undang-undang yang memberikan keutamaan kepada Parlimen untuk menghasilkan undang-undang. Maksudnya, lepas ni tak ada lagi orang yang boleh buat undang-undang selain daripada Parlimen. Sebab mereka tak nak Raja William ini mengikut jejak langkah Raja James, buat undang-undang sesuka hati. Jadi mereka memperketatkan Bill of Rights yang menyatakan hanya Parlimen sahaja yang boleh buat undang-undang. Hanya rakyat saja yang boleh buat undang-undang, bukan lagi raja. Dan apa kesan dia kat sini? Bila Raja William ini dah mula ikut Parlimen, dah mula ikut undang-undang Parlimen, itu dah menunjukkan konsep raja berkuasa mutlak telah bertukar kepada konsep raja perlembagaan. Tak apa, lepas ni saya akan terangkan apa beza raja mutlak dengan raja perlembagaan. Mungkin kamu akan lebih faham lepas ni berkaitan dengan peristiwa revolusi keagungan ini. Dan kenapa ianya dinamakan revolusi keagungan? Kenapa tak dinamakan revolusi England? Sebab sepanjang revolusi ini berjalan, tiada sebarang peperangan dan pertumpahan darah berlaku. Alright. Sebab apa? Sebab Raja James ni berjaya larikan diri. Jadi tak ada pengikut Raja James ni yang bertempur dengan rakyat, yang bertempur dengan pengikut Raja William ni. Jadi kat situlah kenapa dia kata sebagai revolusi keagungan ataupun the glorious revolution. Sekarang kita akan tengok apakah konsep raja mutlak dan raja perlembagaan. Kamu kena tahu dalam sesebuah negara yang menggunakan sistem raja, di dunia ini kita ada dua jenis sistem beraja. Yang pertama kita ada raja berkuasa mutlak, yang kedua kita ada raja berperlembagaan. So apa beza raja mutlak dengan raja berperlembagaan, sir? Raja mutlak adalah sistem raja tradisional, sistem raja yang ada pada zaman dahulu. Yang mana raja berada di kedudukan yang paling tinggi dalam masyarakat dan raja ini berkuasa penuh. Raja berkuasa terhadap segala aspek yang ada dalam negara dan kerajaan, dan tak ada orang boleh mempertikaikan apa yang raja nak buat, termasuk undang-undang. Tiada undang-undang boleh mengatasi raja macam saya cakap tadi. Dan itu adalah raja mutlak. Raja perlembagaan pula adalah konsep raja yang baru. Kita panggil sebagai sistem raja yang moden. Ianya bermula di England dan mula dipopularkan atau mula diketengahkan oleh seorang tokoh di England nama dia John Locke. Di mana John Locke ni seorang cendekiawan yang menulis sebuah buku yang bernama Two Treatises of Government. Yang mana ianya menerangkan tentang satu konsep raja yang lebih bagus dan lebih bersifat rakyat berbanding raja mutlak, yang kita panggil raja berperlembagaan. Di mana kerajaan harus diasaskan melalui persetujuan rakyat dan juga pemerintah, bukan melalui kehendak raja semata-mata. Maksudnya kerajaan itu perlu ada gandingan antara rakyat dan juga raja, rakyat dan juga pemerintah. Dan raja berperlembagaan ini masih berada di kedudukan yang paling tinggi, tapi di atas raja berwujudnya satu entiti atau satu benda yang lagi tinggi daripada raja yang kita gelar sebagai perlembagaan. So apa itu perlembagaan? Perlembagaan ini adalah sebuah undang-undang tertinggi di sesebuah negara. So maksudnya dalam banyak-banyak undang-undang ada satu undang-undang yang paling tinggi, dan undang-undang ini perlu dipatuhi oleh seluruh rakyat di sesebuah negara. Tak kira lah Perdana Menteri ke, raja ke, presiden ke, rakyat ke, doktor ke, lawyer ke, semua kena follow perlembagaan. So maksudnya walaupun ada raja di sesebuah negara, raja tu tetap kena follow undang-undang. Faham tak dekat situ? Raja harus memerintah mengikut perlembagaan dan juga undang-undang. So maksudnya kalau raja itu buat salah, kalau raja itu melanggar perlembagaan, melanggar undang-undang, macam Raja James kita belajar tadi, raja itu boleh kena tangkap, raja itu boleh dikenakan tindakan. Nampak tak? Lebih adil dekat situ kan? So maksudnya raja tu boleh jadi pemerintah, tapi tetap juga ada batasan yang perlu dipatuhi oleh seseorang raja itu. Itu beza dia raja mutlak dengan raja berperlembagaan. Okay? Raja mutlak adalah raja berkuasa penuh, raja perlembagaan adalah raja yang mengikut undang-undang. Okay?
Dan dekat sini kamu akan lebih faham. Oh, begini. So, kamu tahu Raja Mutlak dekat sini adalah Raja James dan Raja berperlembagaan ada Raja William. Sebab Raja James dia buat suka hati dia sampai rakyat tak suka, dan Raja William pula bila dah dilantik dia mengikut setiap undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Faham tak dekat situ? Dan saya rasa sampai di situ saja video saya pada hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang, sebab video ini ada sambungan di bahagian yang kedua. Kita akan tengok dua lagi revolusi, iaitu revolusi Amerika dan juga revolusi Perancis. Alright, itu saja. Let history teach you history. Sampai jumpa dalam video yang akan datang. Bye.